Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 9 November 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita malam ini berkisar dengan pembentangan Belanjawan Sarawak 2021 yang bertemakan menyemarakkan semula ekonomi ke arah masyarakat berdaya tahan, prihatin dan inklusif. Sejajar dengan inisiatif untuk menyemarakkan semula ekonomi yang berdaya tahan, Kerajaan Negeri telah mengumumkan cadangan Belanjawan Sarawak 2021 berjumlah 9.832 bilion ringgit. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, daripada jumlah tersebut, 6 bilion ringgit dicadangkan digunakan dalam akaun dana pembangunan bagi membiayai pelaksanaan pelbagai program dan projek pembangunan, manakala 3.832 bilion ringgit adalah bagi perbelanjaan operasi. Malah jelas beliau, Belanjawan Sarawak 2021 juga dijangka menghasilkan lebihan sebanyak 180 juta ringgit memandangkan anggaran pendapatan pada tahun 2021 adalah sebanyak 10.012 bilion ringgit. I am pleased to inform this August House that with the estimated revenue of 10.012 billion ringgit and the total proposed ordinary expenditure of 9.832 billion ringgit, the proposed 2021 budget is expected to generate a surplus of 180 million ringgit. Sementara itu, semasa pembentangan Belanjawan Sarawak 2021 dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN ke-18 pagi tadi, Ketua Menteri menambah Kerajaan Negeri menjangkakan hasil cukai pula adalah sebanyak 4.742 bilion ringgit atau 47% daripada jumlah hasil tahun 2021. Jelasnya, bagi hasil bukan cukai pula dianggarkan sebanyak 4.994 bilion ringgit diikuti resit bukan hasil iaitu 16 juta ringgit selain pembayaran balik dana persekutuan berjumlah 260 juta ringgit. In taking this up, the 2021 state budget will continue to be expansionary budget aimed to stimulate the state economic growth that was severely impacted by the COVID-19 pandemic while ensuring balanced socio-economic development between urban and rural areas. The focus of the budget will be 1. Development bias budget, 2. Rural bias budget, 3. Paving way for economic recovery, and 4. Improving sustainable living. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri memberitahu falsafah Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS adalah kekal dan komited meneruskan usaha membangunkan negeri ini dan memastikan tiada rakyat yang tertinggal. Malah tegas beliau, Kerajaan GPS sentiasa komited untuk menjaga dan melindungi rakyat negeri ini daripada sebarang anansir jahat. It is the philosophy of the GPS government that in our continuous effort to develop the state, no one will be left behind. Every Sarawakians, no matter where they are, should be able to reap and enjoy the fruits of development. And it is the responsibility of my administration to create an enabling environment for our people to do so. We fully commit ourselves to take care of Sarawak and protect Sarawak from unscrupulous elements. Jaga Sarawak into Sarawak. Sementara itu, Belanjawan Sarawak 2021 yang dibentangkan Ketua Menteri disifatkan sebagai keputusan berani Kerajaan Sarawak atas dasar keprihatinan terhadap kepentingan rakyat. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS merangkap Adun Semop Abdullah Saidul berkata, belanjawan itu juga antara yang terbesar dibentangkan oleh mana-mana negeri lain dalam keadaan negara menghadapi pandemik COVID-19. Saya rasa bajet ini antara yang terbesar dibentangkan oleh mana-mana negeri, iaitu lebih kurang dalam 9.8 bilion ringgit, a surplus of 180 million, di mana hanya lebih kurang dalam 30% untuk pembelanjaan operasi, dan yang penting untuk diketahui oleh orang ramai ialah 6.3 bilion untuk pembangunan. Dan saya amat teruja dan berterima kasih kepada kerajaan kerana daripada 6.3 bilion untuk pembangunan, 67% daripada jumlah tersebut iaitu 4.2 bilion adalah ke arah pembangunan luar bandar.
Beliau berkata demikian semasa mengulas pembentangan Belanjawan Sarawak 2021 di Dun Sarawak hari ini. Adun Semop itu juga menyifatkan Ketua Menteri ikhlas membentangkan belanjawan tersebut tanpa mengira fahaman politik agar mendapat manfaat bersama. Belanjawan bajet kali ini adalah salah untuk sesiapa mengatakan bahawa it will be wrong to say that this is a what they call it election budget, kerana Ketua Menteri begitu ikhlas sekali ingin memastikan semua masyarakat, tak kira mewakili fahaman politik mana sekalipun, akan will get the benefit out of this budget. And you will notice that for almost 1 hour plus when he presented the budget, he did not take the opportunity to take a swab, menyerang pembangkang dan sebagainya. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri dengan peruntukan sebanyak 400 juta ringgit untuk meneruskan projek transformasi luar bandar RTP yang begitu penting untuk pembangunan di luar bandar. Selain itu, ujarnya peruntukan sebanyak 41.3 juta ringgit untuk 3 buah pusat pertumbuhan luar bandar RGC termasuk di Pulau Bruit akan mempercepatkan pembangunan infrastruktur di kawasan itu. Beralih ke laporan pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan-jawapan lisan dalam persidangan Dun Sarawak ke-18 hari ini. Pertama, kehilangan tempat tinggal atau masalah gelandangan merupakan satu masalah sosial yang diberi tumpuan oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWK-PK. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sejak 2016 hingga Oktober 2020, kementeriannya bersama Jabatan Kebajikan dan Rakan Strategik telah menjalankan 153 operasi mencari dan menyelamat gelandangan. Our record shows a total of 145 homeless people, and they were saved and placed at various temporary shelters provided by the government during this time. They were provided with assistance such as food, portable tent, hygiene kit and sleeping bags. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Adun Bukit Asik Irene Mary Chang Oiling. Mengulas lanjut pertanyaan, Datuk Seri Fatimah berkata pihaknya kini dalam proses menubuhkan Safe Haven iaitu tempat selamat gelandangan di Sibu dengan peruntukan yang diluluskan sebanyak RM793,623. Rumah Majlis Kebajikan dan Sokan anggota-anggota Kerajaan Malaysia, singkatannya MAKSAK, di Jalan Sanyan, Sibu. As of today, the layout plan and design of this TSG has been finalized and endorsed by the ministry. The project is in the process of tendering by the Sibu Municipal Council as the implementing agency. Beliau yang juga Adun Dalat menambah penubuhan Borneo Base Support Center BBSC juga akan ditubuhkan di Kuching bagi penyediaan pelbagai perkhidmatan sokongan sosial termasuk tempat tinggal sementara untuk gelandangan. Seterusnya, Kerajaan Sarawak sentiasa mengutamakan pekerja tempatan dalam membuka peluang pekerjaan di setiap peringkat dan sektor. Justru Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli berkata, syarikat dan perusahaan yang beroperasi di Sarawak adalah dikehendaki untuk memberi keutamaan kepada pekerja rakyat tempatan yang layak untuk mengisi jawatan yang ditawarkan. Bagi syarikat yang ingin mengambil pekerja asing, hendaklah terlebih dahulu membuka peluang pekerjaan tersebut kepada rakyat tempatan melalui iklan, advertisement. Dan iklan itu adalah dalam surat khabar tempatan. Sekiranya tidak ada sambutan daripada rakyat tempatan, baharulah syarikat berkenaan dibenarkan untuk mengambil pekerja asing. Semasa menjawab soalan Adun Sadong Jaya Aidil Lariwo, menurut beliau, usaha itu turut disokong melalui pelbagai program Karnival Kerjaya yang dianjurkan dari semasa ke semasa bagi memudahkan pekerja tempatan mencari dan memohon peluang pekerjaan. Berikut pula, Kerajaan Sarawak telah meluluskan projek menaik taraf loji air Sekuau di Pekan Setapang dengan peruntukan sebanyak 65.2 juta ringgit.
Menteri Muda Utiliti Sarawak Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek dilaksanakan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan kini di peringkat akhir reka bentuk. Semasa menjawab soalan Adun Tamin Christopher Gira Sambang, beliau menambah projek menaik taraf loji rawatan air di Selangau pula dijangka dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 dengan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit. Kos yang telah diluluskan untuk projek menaik taraf loji air di Skuau di Pekan Setapang adalah sebanyak 65.2 juta ringgit. Dan ini dijangka akan memberi manfaat kepada 763 isi rumah yang terdapat di kawasan Pekan Setapang dan sekitarnya. Manakala untuk projek menaik taraf penapisan air di Pekan Selangau pula yang dijangka akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia yang ke-12, kos untuk projek ini ialah sebanyak 30 juta ringgit. Sekian edisi malam bersama saya, Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.